Mama, everybody's Mommy, everybody is not here. And Everybody is not here. not everybody is here. Not everybody is here is correct. Everybody is not here, that means there's no people. The only person in that group is you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi memberkati sesi webinar kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada hari ini dalam satu program webinar yang bertajuk Energy Audit Conditional Grant, Its Impact to the Organisation and Nation. Bagi pihak penganjur, iaitu Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari, KOSEM, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat ke program ini, iaitu sama ada daripada kalangan warga UNIMAP, agensi-agensi kerajaan, para profesional, iaitu jurutera profesional, teknologis profesional, pengurus tenaga elektrik dan lain-lain, dan juga syarikat-syarikat swasta yang dapat turut serta pada pagi ini bersama-sama untuk mendengar webinar kita. Untuk pengetahuan semua, ini adalah UNIMAP Sustainable Series yang pertama dalam tahun 2022. Dan sebagai maklumat tambahan, sesi webinar ini juga turut disiarkan secara langsung menerusi FB Live KOSEM UNIMAP. Jadi
Kalau yang tidak dapat turut serta dalam secara live dalam Google Meet ni, boleh juga mendengarnya melalui FB Live KOSEM. Boleh juga untuk kita dengar. Next time kita boleh ikut FB Live. Okey, untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, pada tahun lalu, iaitu pada tahun 2021, pihak KOSEM telah berjaya menganjurkan 3 siri Unimap Sustainable Energy Module yang mana ia bertemakan energy management dan energy efficiency. Dan ianya telah mendapat sambutan yang menggalakkan sama ada daripada warga Unimap sendiri, staf-staf agensi kerajaan dan juga daripada pihak swasta. Pada waktu itu, pihak KOSEM hanyalah menggunakan platform Gmeet ataupun Google Meet yang biasa sahaja, iaitu terhad kepada 100 orang peserta. Lantaran kepada sambutan yang menggalakkan tersebut, pihak KOSEM telah memohon kepada pihak Unimap untuk mendapatkan pakej Gmeet yang premium. Dan alhamdulillah permohonan kita telah diluluskan. Jadi bermula daripada tahun ini, kapasiti Gmeet kita adalah sebanyak 250 orang. Jadi insya-Allah cukup untuk semua para peserta join dalam sesi Gmeet. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Jadi untuk tahun ini kita masih meneruskan lagi dengan tema energy management dan juga energy efficiency, dan kita sasarkan tahun ini mungkin kita akan buat setiap sebulan atau 2 bulan sekali sesi-sesi seperti ini. Dan kita mulakan dengan tajuk Energy Audit Conditional Grant, Its Impact to the Organisation and Nation. Sebenarnya program audit geran bersyarat, geran audit tenaga bersyarat, dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Inggerisnya Energy Audit Conditional Grant, EACG, telah pun bermula sejak tahun 2016 lagi, iaitu di bawah RMK yang ke-11. Yang mana program ini menyediakan bantuan keuangan kepada sektor industri dan komersial yang merancang untuk melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga. Justru dana diberikan kepada sektor industri dan komersial yang berminat untuk melaksanakan audit tenaga dan seterusnya mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan penjimatan tenaga berdasarkan kepada laporan audit tenaga tersebut yang mana disediakan oleh pihak auditor. Jadi disebabkan kejayaan yang dicapai daripada program EACG ini, pihak kerajaan telah meneruskan program ini di bawah RMK 12, jadi diberi nama EACG 2.0 bermula daripada tahun 2022. Oleh itu, bagi mengupas dengan lebih lanjut berkenaan program ini, sama ada dari aspek pelaksanaan, syarat-syarat dan termasuk juga kejayaan-kejayaan yang telah dicapai dan contoh-contoh pelaksanaan daripada syarikat-syarikat yang telah mengambil program ini, pihak KOSEM telah membawakan penceramah khas daripada SEDA Malaysia selaku sekretariat bagi program EACG, iaitu Encik Muhammad Shah Amali Arifin. Jadi Assalamualaikum Tuan dan selamat pagi. Assalamualaikum Doktor. Ya, jadi pihak KOSEM mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Shah Hambali secara khususnya dan kepada SEDA Malaysia amnya kerana menerima jemputan kita untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan sesi ceramah, pihak majlis dengan sukacitanya ingin menjemput yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Siti Khadijah binti Za'bah selaku pengarah KOSEM bagi memberikan sedikit kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkanlah, saya mengalu-alulah kehadiran para peserta pada pagi ini.
yang terdiri daripada kaki tangan UNIMAP, kaki tangan kerajaan dan juga swasta lah dalam webinar yang pertama dalam siri UNIMAP Sustainable Energy Series. Okay, yang ini yang pertama untuk tahun ini, bertajuk Energy Audit Conditional Grant yang akan disampaikan oleh Encik Syaham Bali Arifin yang merupakan Timbalan Pengarah bahagian Technical Development dan Facilitation daripada SEDA Malaysia. Julung-julung kali kita dah selamat hadir ke ruang webinar kita pada pagi ini, Encik Syah. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Okay, untuk makluman saya nak bagi pengenalan sikit lah tentang COSEM ni. Okay. Nama dia ditubuhkan pada bulan September 2020. Okay. Atas hasrat UNIMAP lah untuk menjadikan Universiti Malaysia Perlis ni sebagai satu kampus yang lestari dan mengamalkan pengurusan tenaga yang cekap. Jadi aktiviti di Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari atau nama ringkas dia COSEM, COSCEM, COSEM adalah untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti yang berteraskan kelestarian alam sekitar lah. Contohnya dari segi energy management kita ada buat documentation prosedur untuk menguruskan tenaga lah di UNIMAP. Itu yang kita ada webinar-webinar ni lah. Kalau follow di FB kita ada senarai lah, kebanyakan kita punya webinar ni di-upload, dimuat naik di dalam FB kita, dan saya rasa bila-bila masa lah boleh go back and go through lah apa-apa informasi yang kita ada. Kita dah ada talk daripada TNB sebelum ni, kita ada daripada MGTC untuk bagi webinar dan seterusnya. Jadi aktiviti-aktiviti yang COSEM ini buat bukan sekadar pengurusan tenaga lah, kita ada juga buat aktiviti yang teraskan kelestarian lah. Contohnya aktiviti sekitar semula, kita ada buat event, contohnya kalau ada Earth Hour, Earth Day, Hari Alam Sekitar. Kita juga terlibat juga dalam aktiviti kemasyarakatan lah. Contohnya kita join kita bersama dengan SW Corp untuk terlibat dalam aktiviti kutipan sampah sempena World Clean Up Day. Hari tu kita ada buat dengan Jabatan Alam Sekitar. Jadi banyaklah aktiviti yang berlandaskan kelestarian alam yang dibuat di COSEM ini. Termasuklah contohnya nak tanam pokok. Di samping itu COSEM juga bertanggungjawab dalam satu penyediaan orang kata data ataupun aktiviti yang berlandaskan kelestarian untuk universiti kita hantar kepada ranking-ranking lah. Contohnya Times Higher Education, daripada QS, daripada UI Green Metric. Jadi semua aktiviti tu pihak COSEM kebanyakannya sama ada melaksanakan ataupun menjadi pusat lah pengumpulan maklumat-maklumat tersebut. Di samping itu contohnya kita ada terbitkan sustainability report yang boleh juga dicapai di laman sesawang kampus lestari UNIMAP untuk sebagai bukti ataupun tracking lah kepada aktiviti-aktiviti UNIMAP yang mendukung lah usaha-usaha United Nations Sustainable Development Goals yang banyak diperkatakan lah sekarang. Jadi antara aktiviti yang kita laksanakan tahun ni termasuklah Sustainable Energy Series. Jadi untuk perkara lain lah yang kita laksanakan secara berkala lah tanpa lelah ni, aktiviti kita semula setiap bulan, dan insyaAllah bulan ini kita akan laksanakan di Unicity lah. Jadi staf UNIMAP yang di kawasan Unicity boleh bersedia lah, nanti kita akan naikkan dia punya maklumkan dia punya tarikh untuk kutipan tersebut. Jadi saya tak mau cakap lama. Lepas ni saya akan kembalikan kepada moderator kita, Tengku Nizar. Dia sebenarnya timbalan pengarah pusat kami ni, orang kuat energy management facility dekat UNIMAP, untuk kita teruskanlah acara kita pada pagi ni. Silakan Tengku. Okey, terima kasih. Ucapkan kepada yang berusaha, Profesor Madya, Dr. Siti Khatijah binti Zakbar selaku pengarah COSEM di atas ucapan aluan sebentar tadi. Jadi sebelum kita pergi kepada ceramah, pihak majlis ingin memberi sedikit penerangan
Untuk yang pertamanya adalah dari segi kehadiran ke program ini. Jadi untuk pengetahuan semua, kita akan sediakan link untuk attendance form di akhir majlis. Jadi sesiapa saja yang hadir dan isi form tersebut akan mendapat CJ kehadiran untuk kursus ni. Dan yang keduanya adalah dari segi CPD. Pihak penganjur telah pun menghantar permohonan CPD kepada pihak yang pertamanya Board of Engineer Malaysia dan juga yang kedua pihak MBOT, Malaysian Board of Technologies MBOT, dan kita masih lagi belum mendapat apa-apa keputusan lah. Jadi kita dah hantar, jadi kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan menerusi attendance list nanti ni. Sekiranya perlu, sekiranya tuan-tuan memerlukan surat CPD tersebut, kita akan email kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang tibalah masanya untuk sesi ceramah. Di sini saya ingin bacakan sedikit biodata ringkas penceramah kita, iaitu Encik Muhammad Shah Hambali Arifin. Beliau merupakan timbalan pengarah di bahagian pembangunan teknikal dan fasilitasi ataupun ringkasnya TEC di Sustainable Energy Development Authority, iaitu SEDA Malaysia, yang bertugas menyelia inisiatif berkaitan dengan pengurusan tenaga dan juga bangunan rendah karbon. Beliau berpengalaman selama lebih 11 tahun bekerja dengan projek-projek berkaitan dengan sustainable dan berpengetahuan mengenai aktiviti seperti pembangunan rendah karbon, perubahan iklim dan juga ekosistem yang berkaitan dengan pengurangan karbon. Jadi Encik Muhammad Shah sebelum ini telah berkhidmat dengan Green Tech Malaysia dan juga merupakan Certified Energy Manager CEM. Jadi untuk pengetahuan sidang pendengar sekalian, selepas sesi ceramah ini akan diadakan sesi Q&A di mana para pendengar boleh menanyakan soalan kepada penceramah sama ada secara terus live ataupun boleh menulisnya di ruangan komen di Google Meet ini. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Muhammad Shah Hambali untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih pengerusi majlis IRTS Tunku Muhammad Nizar. Okey, saya sharekan saya punya slide dulu. Boleh nampak ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. So terima kasih atas pengenalan dan terima kasih kepada jemputan daripada Konsem Unimap. Seperti yang dimaklumkan, nama saya Muhammad Shah Hambali Arifin. Saya terangkan sedikit mengenai diri saya sebelum kita start. So nama saya Muhammad Shah Hambali Arifin. So Deputy Director di SEDA Malaysia. Timbalan pengarah lah. Berpengalaman 11 tahun, 12 tahun lah masuk tahun ni. Okay. Kalau compare dengan kita punya para hadirin hari ni, mesti yang lebih ramai yang mempunyai pengalaman yang lebih tinggi lah daripada saya. So saya sharekan mana yang within my knowledge lah, insyaAllah. Okay. Sekejap IR. Okay, sekejap ya, saya nak pindah sekejap tempat ke sebelah sekejap ya, IR. Okay, boleh, no problem. Sebab kita ada sekejap. Okay, minta maaf. Ada sedikit gangguan sebentar tadi. Boleh dengar dengan baik ya? So saya boleh sambung. Okay. Silakan.
Okey. So seperti yang dimaklumkan, latar belakang education saya ada mempunyai Master in Engineering, Major Environment daripada Universiti Malaya pada tahun 2009, dan saya berjaya mendapat ijazah sarjana muda daripada Universiti Sains Malaysia lah. Okay, Bachelor in Technology, major juga Environment. So, saya punya passion memang environment lah. Alright, so seperti yang dimaklumkan oleh pengerusi majlis tadi, saya berpengalaman 11 tahun, Alhamdulillah tahun ni masuk ke tahun ke-12, dan beberapa sedikit pencapaian saya lah setakat perkhidmatan saya selama 12 tahun membantu kerajaan Malaysia untuk pembangunan satu National Low Carbon City Framework yang sekarang digunakan pakai oleh Malaysia Clean Technology Corporation sebagai agensi pelaksana program Low Carbon Cities. And then pada tahun 2021 kita berjaya lancarkan satu dokumen National Low Carbon City Master Plan. So sekarang di Malaysia kita ada master plan dan juga framework. Okay, so master plan is actually the overarching policy document untuk bandar-bandar PBT atau organisasi yang besar lah macam UNIMED, dia ada kampus, boleh juga merujuk kepada master plan tersebut lah. So untuk pelaksanaan framework boleh refer pada Low Carbon City Framework. Dan kita juga berjaya pada tahun 2021 melancarkan satu portal greenhouse gases. Alright. Beberapa dua building certification system iaitu low carbon building dan juga BEDOS system. 3 projek climate change projects. Sebelum ni saya pernah terlibat dengan BSIT dan juga GTLCC dan satu lagi projek lah. 2 low carbon electricity project dan beberapa projek EE dan RE lah sepanjang perkhidmatan saya. Okay. So tajuk kita hari ini sebenarnya adalah fokus kepada sumbangan projek RMK 12 EACG. Oh, saya lupa saya nak maklumkan, slide saya adalah in English tapi pembentangan akan dalam 2 bahasa, both English and bahasa. Pertanyaan juga boleh ditanyakan dalam bahasa Malaysia dan juga English, tak ada masalah insya-Allah. So topik kita hari ini adalah mengenai pencapaian dan juga hasil daripada program kerajaan RMK 12 EACG ataupun bahasa Melayu program Geran Audit Bersyarat, Geran Audit Tenaga Bersyarat. Tapi sebelum saya bentangkan mengenai pencapaian, saya rasa baik saya terangkan dulu apa itu RMK 12 EACG, okay, untuk memberikan gambaran yang terperinci mengenai projek EACG lah, Geran EACG, dan kemudian saya akan dalam masa selepas 25 minit, 30 minit saya akan bentangkan mengenai pencapaian lah dan macam mana program tersebut membantu organisasi ke arah kecekapan tenaga insya-Allah. Okay. So kalau mana-mana para hadirin yang hari ini yang hadir mungkin ada yang pernah dengar SEDA, ada yang dah familiar dengan SEDA Malaysia, ada juga yang mungkin baru first time dengar SEDA Malaysia. So ada baik saya terangkan sikit lah mengenai organisasi SEDA Malaysia. So SEDA Malaysia kita establish pada tahun 2011, 1 September 2011 under the SEDA Act 2011 lah. Dia lulus kabinet pada 2010. Okay. Dan akta tersebut adalah Akta 726, Akta Penubuhan SEDA Malaysia. Dan function utama dia ada 7. 1 hingga 7. Mungkin kalau tuan-puan sedia maklum, Profit Interim sebelum ni telah berjalan bermula tahun 2011. SEDA Malaysia adalah agensi pelaksana bagi program tersebut lah. Okay. Dan secara generalnya SEDA Malaysia juga kita advise government perkara berkaitan dengan sustainable energy. So bila kita sebut sustainable energy ni adalah kedua-duanya lah, tenaga boleh baharu, renewable energy dan juga energy efficiency, kecekapan tenaga. Yang kedua untuk promote, implement national policy objektif untuk renewable energy. Kalau nampak yang ada 2 saya merahkan tu, nombor 3 dan nombor 7, to promote, stimulate, facilitate and develop sustainable energy dan juga to act as a focal point on matters relating to sustainable energy and climate change matter relating to energy. So itu adalah salah satu fungsi SEDA Malaysia lah, yang mana kita memberikan awareness ataupun knowledge sharing ataupun pengalaman successful cases mengenai renewable energy dan juga cekap tenaga kepada pihak publik
swasta dan juga kerajaan termasuk universiti. Alright. So saya difahamkan oleh tuan pengerusi sebentar tadi yang hadir hari ini ada daripada kaki tangan universiti sendiri dan juga daripada beberapa syarikat swasta lah. Okey, saya akan cuba kongsi pengalaman untuk pelaksanaan projek RMK12 EACG. Alright, dan juga pencapaian RMK11 EACG. So vision and mission and statement ni saya akan skip. Kalau tuan-puan berminat untuk tahu mengenai lebih terperinci, boleh terus lawat ke laman Sesawang Seda Malaysia lah. Okey, www.seda.gov.my. Dalam tu ada maklumat terperinci mengenai penubuhan Seda Malaysia. Alright, so sedikit latar belakang mengenai struktur di Seda Malaysia. Macam saya maklumkan, kita cater dua sekali, which is renewable energy dan juga kecekapan tenaga. Kalau tuan-puan boleh nampak dekat center tu, which is core function of Seda Malaysia, kita ada operation and technical service department, and then di bawah tu kita ada dua division, market operation dengan juga technical development and facilitation division. So currently market operation they look at the overall initiative on renewable energy lah. Okay, dan my department, our division, technical development and facility division, kita tengok dekat inisiatif cekap tenaga lah, inisiatif kecekapan tenaga dan juga general facilitation to public dan juga swasta lah. Alright, so yang kiri kanan tu kita ada supporting department, strategic planning and communication department. Bawah tu ada strategic planning. Strategic planning ni looking at our business continuity plan, our 2025 project target, okay. And then kita ada strategic communication division lah. Basically strategic communication ni sama je lah macam corporate com, tapi di sana kita panggil strategic communication. Dan yang kanan ada corporate service department, finance, HRA, okay, dan juga digital services lah. Digital services ni bahagian ICT lah. Alright. So ini adalah beberapa inisiatif yang dijalankan oleh Tech Division lah. Tech Division, division saya lah. Alright. Kita ada 3 main task, which is technical support and facilitation. Basically today punya initiative is actually part of number 3 lah, training and capacity building on sustainable energy. Alright. So sustainable energy ni kita termasuklah awareness kepada pihak-pihak berkepentingan lah, termasuk universiti. Dan kita ada juga industry support system yang tengah-tengah tu lah. Okay. So technical support and facilitation ni adalah contohnya project mandated by government. Antaranya adalah EACG sendirilah topik kita hari ni. Energy Audit Conditioner Grant is actually one of the projek yang dimandatkan oleh kerajaan kepada Seda Malaysia lah. Okay. Yang lain-lain tu kita ada program fasilitasi kepada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, PBT, okay, majlis-majlis daerah, majlis-majlis bandaraya dan juga entiti-entiti yang lain lah, swasta dan juga kerajaan. Alright. Then kita ada industry support system, kita ada knowledge management portal, BEDOS, system building energy data collection and operating system, yang mana sistem BEDOS ni adalah membantu pihak pemilik bangunan untuk menggunakan platform tersebut untuk memantau penggunaan tenaga bulanan dan tahunan bagi bangunan tersebut lah. Okay. Dan platform tersebut adalah juga digunakan sebagai untuk permohonan persijilan Seda Malaysia, Sustainable Energy Low Carbon Building Assessment, Green Pass. Okay. And then untuk training and capacity building kita ada buat few training, both RE dengan EE lah. Okay. So ini basically the overall initiative yang dijalankan oleh bahagian tech lah, tech division di Seda Malaysia. Kalau tuan-puan mungkin nak tahu lebih terperinci mengenai salah satu program tersebut, boleh contact saya terus ataupun boleh contact mana-mana officer di bawah Tech Division lah, insyaAllah. Okay, so kita terus kepada gist untuk today punya program ya. So seperti yang dimaklumkan, saya akan terangkan sedikit mengenai dulu latar belakang program RMK12 EACG 2021 yang mana bermula start 2001 dan hingga 2025.
So program ni masih lagi berjalan, okay, dan kuota untuk 2022 telah dibuka lah, yang mana untuk industri 180, untuk bangunan komersial 60 bangunan. Okay, termasuk kalau komersial bangunan ni termasuk universiti, pasaraya, bangunan pejabat, dewan-dewan, itu semua di bawah kategori komersial lah, hospital. Okay, untuk industri, untuk sektor industri lah. Okay. Okay, program 12 National Plan ni bermula 2001 hingga 2025, Energy Audit Conditional Grant. Kenapa dipanggil Conditional Grant, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, program ni adalah supported by grants daripada kerajaan. Okay, di mana secara kasarnya kerajaan akan beri grant kepada pemilik bangunan. Pemilik bangunan perlu melantik ESCO dan ESCO yang akan menjalankan energy audit tersebut lah. Alright. So the Executive Ministry adalah KETSA. Koordinator dia adalah ST sendiri, Energy Commission, dan juga Implementing Agency untuk bagi kedua-dua sektor, industrial dan commercial sector adalah SEDA Malaysia. Alright. So objektif dia very simple. First kali adalah untuk memberikan financial facility kepada pemilik bangunan lah. So conditional grant untuk masa tempoh masa 5 tahun, setiap tahun akan ada kuota dibuka. Bagi tahun ni 180 bangunan industri, 60 bangunan komersial. Alright. Yang kedua adalah sebagai catalyst untuk pelaksanaan energy audit lah. So seperti tuan-puan sedia maklum, energy audit ni tujuan dia adalah untuk tahu penggunaan tenaga di bangunan tersebut. Yang mana sektor yang paling banyak menggunakan tenaga lah, ataupun aktiviti yang paling banyak menggunakan tenaga, sama adakah aircon ataupun lighting system. Itu adalah tujuan untuk pelaksanaan energy audit. So kalau kita secara bahasa simple dia, energy audit ni adalah macam medical check up lah. Kalau manusia ni bangunan, energy audit tu sendiri adalah medical check up. So kita buat medical check up untuk badan kita untuk tahu apa masalah tubuh badan kita kan. Kalau untuk bangunan, kita buat energy audit untuk faham lebih mengenai proses dan potensi penjimatan tenaga untuk bangunan tersebut. Itulah tujuan utama untuk energy audit. Okey, lepas kita buat pelaksanaan energy audit, so bila grant yang diperuntukkan oleh kerajaan dan pelaksanaan energy audit telah berjalan, dalam energy audit report akan ada ESM, which is in full energy saving measures. So energy saving measures ni yang menggariskan, menyenaraikan apakah inisiatif yang boleh dijalankan oleh pemilik bangunan untuk menjimatkan penggunaan tenaga dalam bangunan tersebut. Okay. So untuk one of the objective untuk program ni adalah untuk pemberian capacity development lah. So mungkin ada yang sedia maklum sebab UNIMAP sebelum ni pernah terima grant ESG RMK 11. So waktu pelaksanaan RMK 11 ni kerajaan juga berikan latihan dan pengetahuan mengenai energy audit dan juga energy management lah. Semua pemilik bangunan, pemohon dan juga ESCO wajib untuk menghadiri sesi latihan tersebut tu secara percuma lah. Okay. And then last kali untuk meningkatkan kadar awareness, kesedaran mengenai kepentingan energy manager, pengurusan tenaga di kedua-dua sektor, industrial dan juga komersial. Okay. Dan sasaran akhir dia adalah untuk penurunan penggunaan tenaga elektrik di Malaysia lah. Okay. Di mana energy guzzler paling banyak penggunaan tenaga di Malaysia adalah sektor industri lah juga, dan juga beberapa sektor komersial, bangunan-bangunan besar di sektor komersial lah. Alright. So siapa, kalau tuan-puan mungkin tertanya-tanya apakah kelayakan, siapa yang layak untuk memohon. Okay. So more or less dia punya eligibility ni adalah sama seperti RMK 11, cuma RMK 12 kita utamakan untuk mana-mana bangunan yang disenaraikan di bawah email Efficient Management of Electrical Energy Regulation 2008. Okey, kenapa? Sebab mana bangunan-bangunan yang disenaraikan di bawah email, dia punya penggunaan tenaga dia adalah sangat tinggi, yang mana melebihi 3 million kilowatt-hour as measured at 1 meter point untuk 6 consecutive month. So memang penggunaan yang tinggi lah. Ini termasuk untuk Sarawak lah. Ke Sarawak dia punya kriteria ada penggunaan tenaga untuk 6 bulan berturut-turut 3 million kilowatt hour. Okay.
So very simple, itu syarat dia. Untuk untuk RMK 11 sebelum ni kita open sebab kita baru perkenalkan mengenai RMK 11 dan kita nak beri peluang kepada semua sektor dan juga semua bangunan. Tetapi RMK 12 kerajaan decide fokus kepada energy guzzler, which is pengguna tenaga yang paling tinggi di Malaysia lah. So kita identify mana bangunan-bangunan yang tersenarai di bawah email dan kita jemput untuk menyertai program RMK 12 EACG. Alright. So seperti yang saya maklumkan, applicant shall appoint or designate an energy service company lah, maksudnya contohnya kalau pemilik bangunan tu bangunan A, so bangunan A tersebut perlu melantik ESCO dahulu. Sebab dalam program ni kita salah satu objektif dia adalah kita nak meningkatkan dan kita nak menyuburkan industri ESCO di Malaysia. So ESCO ni dia berikan servis penjimatan tenaga dan juga servis audit tenaga. So kita nak galakkan industri ESCO di Malaysia. So ini adalah salah satu syarat yang ditetapkan lah. So applicant perlu lantik ESCO dan juga ESCO tersebut yang akan menjalankan energy audit. Kenapa? Sebab ESCO yang berdaftar dengan ST ni adalah di bawah pemantauan pihak ST. So dia tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh ST lah. So kebanyakannya ESCO yang berdaftar dengan surat setiausaha ni adalah telah dikenal sepati mampu untuk berjalan kerja dengan baik lah. Alright. So seperti yang saya maklumkan, applicant is installation building ataupun industrial owner ataupun management of that building. Dan auditor dia adalah ESCO. Alright. So benefit of the program lebih kurang macam objektif dia untuk provide conditional grant as a financing facility untuk local company dan juga entrepreneurs to conduct the energy audit. Okay. Yang kedua adalah untuk kerajaan promote penjimatan tenaga, inisiatif bandar rendah karbon dan juga inisiatif sustainable energy. Alright, yang mana dia akan membantu untuk mencapai sasaran Malaysia bagi penurunan karbon lah sebanyak 45%. Alright. Dan last kali untuk provide awareness to industrial and commercial players. That's why program ni dijalankan setiap tahun berturut-turut lah, daripada tahun 2016 sampai 2025 untuk memastikan proses learning proses dan proses memindahkan kesedaran dan juga pengetahuan tu berterusan. Alright. So apa keperluan dia, requirement untuk energy audit conditional grant. Okay. So once pemilik bangunan dah menerima grant tersebut, syarat dia energy audit tersebut kena siap dalam masa 2 bulan. So yang ini kita adalah berdasarkan data dan juga pengalaman sebelum ni lah. Okay, di mana memang energy audit boleh disiapkan dalam masa 2 bulan. Actually lebih awal lah, 1 bulan hingga 2 bulan lah. Tapi kita tetapkan untuk program ni kena siapkan 2 bulan. So right after dapat je surat tawaran, pemilik bangunan perlu terus buat energy audit dalam masa 2 bulan lah. Okay, dan juga energy audit tersebut macam saya maklumkan perlu dijalankan oleh ESCO yang berdaftar dengan ST ataupun Sarawak. Alright. Selepas tu, setelah energy audit tersebut, audit report siap selengkapnya, dalam tu ada discipline measures. Alright. Pemilik bangunan perlu implement the energy saving measures yang mana implementasi tersebut kena sama atau melebihi jumlah daripada yang diterima. Contohnya pemilik bangunan tu terima tersebut 55,000 untuk grant audit tersebut. Dalam masa 3 tahun, pemilik bangunan perlu melaksanakan energy saving measures yang telah digariskan dalam energy audit report, sama ada amount dia melebihi tersebut, okay, ataupun sama. Kalau dia terima 55,000 kena sama 55,000 atau lebih baik lebih daripada 55,000 tersebut. Okay. Untuk pelaksanaan ESM ni, syarat yang ketiga perlu dilakukan dalam masa 3 tahun pemantauan lah. So kita kita gariskan keperluan untuk pelaksanaan ESM dalam 3 tahun pelaksanaan. Okey, so dalam masa 3 tahun tersebut, kerajaan melalui Sedar Malaysia akan memantau pencapaian pemilik bangunan lah. Kalau sasaran saving dia untuk industri 20%, untuk industri 10%,
untuk komersial 20%. Meaning to say dalam masa 3 tahun, baseline dia A, untuk dalam masa 3 tahun, pemilik bangunan perlu turunkan 20% penggunaan tenaga baseline A tersebut. Macam tu. So, platform pelaporan yang digunakan adalah EMIS untuk setiap bulan dan setiap 3 tahun melaporkan kepada Sedar Malaysia secara penyerahan dokumen lah. Okay, ini syarat dia, requirement yang diperlukan lah. Okay, seperti yang saya maklumkan, untuk total allocation berdasarkan tahun lepas kita telah buka kuota industrial 46, komersial 25. Untuk tahun ni kerajaan telah buka, in fact permohonan pun telah dibuka. Kalau tuan-puan berminat boleh terus pergi ke website Sedar Malaysia www.sedar.gov.my. Dalam tu ada RMK12, terus klik dan ada list of form yang boleh tuan-puan isilah. Untuk 2020 ada 180 bangunan industri dan juga 60 bangunan komersial. Alright. Untuk tahun 23, 24, 25 itu akan dimaklumkan pada awal setiap tahun lah. In total sasaran kita adalah untuk industri 630 bangunan, untuk bangunan komersial 230 bangunan. Okay, so yang bangunan kategori 630 dan 230 ni adalah perlu bangunan-bangunan yang di bawah IMIR lah, seperti yang saya maklumkan tadi. Okay, maximum amount yang boleh dimohon untuk grant ini adalah 100,000 untuk industrial sector dan juga 60,000 untuk commercial sector. Maksimum. Let's say kalau tuan-puan rasa skop audit tuan adalah sikit, dan berbaloi 30,000 saja, so boleh apply 30,000 dan pelaksanaan ASM dan kelak juga hanya perlu melaksanakan 30,000 saja ataupun lebih baik. So setiap permohonan akan melalui 3 jawatankuasa yang utama. Yang pertama adalah jawatankuasa penilaian Sedar Malaysia oleh Sedar Malaysia. Kedua adalah jawatankuasa yang check by Suruhanjaya Tenaga Energy Commission, iaitu jawatankuasa teknikal ataupun technical committee. Dan kita ada steering committee yang dipengerusikan oleh kementerian sendiri. Okay. So tuan-puan atau pemilik bangunan boleh mohon maksimum. Contoh building tersebut bangunan pentadbiran universiti. So tuan mohon maksimum 60,000. Okey, tetapi bila kita tengok skop yang disadangkan untuk energy audit adalah mungkin 3 ataupun 4 saja, tak banyak. So jawatankuasa berhak untuk menurunkan amount yang diluluskan untuk pelaksanaan energy audit tersebut berdasarkan skop audit yang dicadangkan. Okey. So term of reference, bila tuan-puan ataupun syarikat ataupun pemilik bangunan telah terima grant, term of reference dia pertama kena pelaksanaan energy saving measures seperti yang dicadangkan oleh energy audit report. So don't worry, normally dalam energy audit report ada more than 10 ESM yang dicadangkan, tapi pemilik bangunan tidak perlu ataupun tidak wajib untuk melaksanakan semualah. Boleh pilih antara yang paling signifikan untuk dilaksanakan dengan syarat pelaksanaan energy saving measures tersebut perlu mencapai sasaran penjimatan tenaga yang mana 10% untuk industri, 20% untuk komersial penjimatan tenaga. Dan juga perlu sama atau lebih jumlah grant yang diterima. Okey. Yang kedua, perlu menghantar implementation progress report kepada Sedar Malaysia dan juga ME system. Okey. Hadir sesi latihan energy audit energy management yang dilaksanakan oleh Sedar Malaysia secara percuma. Alright. Dan jika ada isu along the way waktu pelaksanaan program, perlu berhubung terus dengan Sedar Malaysia lah. Sebab kita ada case yang macam towards the end of the program tu, project itu baru ada maklum kepada Sedar Malaysia yang mengatakan beberapa isu tak dapat nak laksanakan projek. So dia akan efek pada timeline pelaksanaan projek lah. So kalau ada awal-awal ada isu, boleh terus maklumkan kepada Sedar Malaysia untuk tindakan seterusnya lah. Okay, so when we are mentioning about energy audit, yang maksud dia adalah energy audit, detail audit lah, bukan walkthrough audit, bukan investment grade audit. It is mass detail audit lah. Okay, mungkin tuan-puan dah sedia maklum, tapi saya akan kongsi lah sekali lagi.
Energy audit adalah systematic process to understand how and where the energy being used, to explore on how to manage it and identify the energy saving potential. Okay, maksudnya kita nak tahu bagaimana penggunaan tenaga yang paling banyak di dalam sektor bangunan tersebut lah. Right? So, tadi saya ada sebut mengenai energy audit scope yang mana ini akan menentukan berapa banyak jumlah geran yang boleh dimohon oleh tuan-puan lah berdasarkan skop. So untuk industrial building kita faham sebab industrial building ni kilang especially dia ada banyak sistem. Dia ada boiler system, dia mungkin ada sistem cooling, dia ada heating, sistem apa kalau untuk bangunan admin dia ada aircon, lighting semua. So banyak sistem. So untuk industrial building kerajaan benarkan selected process ataupun selected system, alright, untuk kilang tersebut lah, tak perlu buat ke semua lah. Untuk commercial building yang mana scope audit dia adalah memang dah memang dah selalunya sama lah. Contohnya lighting, cooling, itu yang memang aspek-aspek utama untuk commercial building. So kerajaan decide kena buat whole building detail audit, right? So energy audit yang kita energy audit yang kita maksudkan adalah technical audit seperti yang saya maklumkan tadi, detail technical audit dan juga energy management system audit. So energy management system audit ni basically adalah energy audit tersebut have to look on the implementation of energy management system in that particular building. For example, whether ada tak energy audit polisi dekat bangunan tersebut, ada tak energy management planning, ada tak energy management matrix, ada tak allocation for manpower, allocation for training. So benda-benda tersebut ni memang termasuk dalam energy management system audit lah. So once ada memang akan diterima lah insyaAllah. So basically saya rasa Unimap untuk energy management system audit ni memang dah ada in place lah. Yang itu tahniah untuk Unimap. Okay, and then dalam energy audit tersebut perlu ada proposed ESM. Okay, so bagi memudahkan pemilik bangunan untuk menjalankan proses kecekapan tenaga ataupun proses penjimatan tenaga bagi tahun-tahun seterusnya, dalam energy audit tersebut ESCO perlu mencadangkan ESM yang paling baik, yang most significant ESM lah, dan juga timeline untuk pelaksanaan tersebut. Okay, so ESCO boleh cadangkan, nanti pelaksanaan pemilik bangunan terpulang pada pemilik bangunan untuk pelaksanaan lah. Okay, macam saya maklumkan tadi, applicant tidak wajib untuk melaksanakan semua ESM yang dicadangkan oleh pemilik bangunan, oleh energy auditor. So mungkin ada 10 ataupun 20 ESM yang dicadangkan, tapi pemilik bangunan boleh tengok balik out of 20 which is the most significant untuk dilaksanakan in terms of cost, maybe in terms of readiness of manpower. So yang itu terpulang pada pemilik bangunan dengan syarat, dua syarat utama dipenuhi, iaitu sasaran penjimatan tenaga 10% untuk industri, 20% untuk bangunan komersial, dan syarat kedua adalah pelaksanaan ESM tersebut melebihi atau sama jumlah grant yang diterima. Okay, so ini contohlah, tak perlu ikut yang ini, contoh saja. Contohnya kalau bangunan komersial, sasaran akhir untuk dalam masa 3 tahun adalah 20%. Okay, so tahun pertama mungkin boleh buat no cost energy saving measures capai 5%. Okay, no cost energy saving measures ni kalau buat dengan baik easily boleh dapat 3% dalam tangan. Alright, no cost energy saving measures ni contohnya awareness program, keluar pejabat matikan aircon, especially kalau split unit, matikan lampu elektrik di bilik mesyuarat, projector, benda-benda yang tidak melibatkan kos lah. Alright, then tahun kedua maybe boleh buat low cost energy saving measures untuk capai 7% dan seterusnya 8%. Ni cadang saja kalau tuan-puan ataupun bangunan doktor ataupun tuan-puan
tahun pertama tu dia boleh capai 10%, tak ada masalah. Ini hanya contoh guide sajalah. Alright. Ini overall proses dia, saya rasa yang ini saya akan pergi laju saja sebab ini basically dah ada dalam laman Sesawang Sedar Malaysia in detail. So basically macam saya maklumkan, lepas apply akan pergi 3 komiti utama, internal committee Sedar Malaysia, technical committee dan steering committee. Dan selepas tu kalau diluluskan akan menerima surat tawaran dan boleh buat kontrak agreement signing dan boleh sediakan projek lah untuk sediakan untuk melaksanakan audit tenaga. So sebelum audit tenaga bermula, boleh keluarkan invoice 20% kepada Sedar Malaysia. So Sedar Malaysia akan buat pembayaran 20% in order pemilik bangunan bayar kepada ESCO tersebut lah. So ESCO tersebut boleh jalankan audit tenaga tersebut. So selepas proses sebelum audit tenaga bermula ataupun semasa audit tenaga berjalan, Sedar Malaysia kita akan provide training lah, which is training for industrial grant dan juga commercial grant. So last kali energy audit siap, boleh mohon another 80% untuk pembayaran dan juga time selepas itu adalah tugas pemilik bangunan untuk menjalankan inisiatif penjimatan tenaga berdasarkan energy saving measures yang dijadangkan oleh dalam energy audit report. Okay, so inilah dia punya proses untuk reporting and monitoring. Selepas energy audit siap, perlu verification oleh Sedar Malaysia. Kalau Sedar Malaysia lulus, keluarkan 80% invoice dan implementation of ESM. Alright, after that pelaporan melalui EMIS every 6 months. Every 3 months laporkan kepada Sedar Malaysia melalui email ataupun penyerahan dokumen. Alright, so reporting EMIS dengan kepada Sedar Malaysia akan berjalan selama 3 tahun. Kita akan pantau selama 3 tahun, pantau dan facilitate. So along the way, kalau pemilik bangunan ada isu untuk pelaksanaan penjimatan tenaga, Sedar akan willing untuk bantulah, insya-Allah. Alright. So ini yang saya maklumkan, capacity building yang diberikan melalui program ini, iaitu energy management in building industry dan juga energy audit in building dan juga industry. So kalau kos biasa untuk energy management in building ni adalah 1,500 per kos lah. Untuk energy audit lebih mahal sebab ada practical iaitu 2,650. Tapi untuk program ni, once pemilik bangunan dan ESCO mendapat surat tawaran, latihan akan diberikan secara percuma lah. Okay. Untuk tahun 2021 kita hanya laksanakan secara dalam talian, memandangkan PKP, status COVID-19 time tu membimbangkan, kita buat secara dalam talian. Tapi untuk tahun ni kita akan juga jalankan secara fizikal. Okay, ni saya maklumkan tadi. Kalau tuan-puan berminat untuk tahu mengenai lebih lanjut mengenai RMK12 EACG dan ingin memohon, boleh pergi ke laman sesawang www.sedar.gov.my/EA-grant. Okay, alright, itu sahaja untuk latar belakang mengenai program RMK12 EACG lah. Okay, sebelum kita masuk kepada pencapaian, saya rasa boleh ke kalau kita tengok ada soalan IR. Nizal, kalau ada soalan lah so far. Ya, ada satu soalan daripada Tan Yok Lee. You mean to make recommendation to change required to achieve higher energy efficiency to achieve minimum baseline during the audit carry out? You mean to make recommendation to change required to achieve higher energy efficiency to achieve minimum baseline established during the audit carry out? Maksud dia apa ni Jad? You mean to make recommendation to change required achieve higher energy efficiency to achieve minimum. Objektif 3 okay. Alright. Saya tengok objektif 3 ya. Okay, yang ini ya. Cik Tan, nombor 3. Miss Tan. Yang ini ke nombor 3 ya? To provide a platform and facility for the implementation of the energy saving measure according to the outcome of energy audit report. Okay, saya tengok soalan dia balik. Okay, so nombor 3 ni adalah melalui program RMK12 EACG. Okay, kita berhasrat, kerajaan berhasrat melalui program RMK12 EACG
dia akan memberikan platform dan juga fasilitasi kepada pemilik bangunan untuk pelaksanaan energy saving measures. Sebab berdasarkan outcome of energy audit report, dalam energy audit report akan digariskan beberapa energy saving measures. Energy saving measures ni adalah langkah-langkah penjimatan yang boleh dijalankan oleh pemilik bangunan lah. So out of this contoh 10 to 20 ESM, the building owner boleh select which is the most significant ESM to be conducted lah in their building, whether in terms of cost wise, resources and another resources lah. Ini adalah one of the objective untuk pelaksanaan program RMK 12 lah. So baseline dia adalah untuk tahun RMK 12, sebelum ni kita tetapkan baseline tersebut adalah pada tahun pelaksanaan audit tenaga tersebut. So meaning to say, kalau bangunan tuan-puan menjalankan audit, dijalankan audit di bangunan tuan-puan pada 2021, the baseline is actually pada tahun tersebut lah, 2021. Sama ada baseline tepat 2020 sebelumnya ataupun boleh menggunakan secara projection. Tetapi untuk 2020, untuk RMK 12 EACG, kita telah decide pemilik bangunan tersebut boleh decide tahun baseline yang paling sesuai lah. Contohnya, kita faham pada tahun 2020, especially 2020 dan 2021 disebabkan COVID-19 pandemic, especially contohnya kalau hospital, universiti, tenant dia berubah-ubah. Berdasarkan aktiviti pada masa tersebut lah, pada tahun tersebut. So kita serahkan pada pemilik bangunan untuk tetapkan baseline mana yang nak digunakan. So ESM tersebut adalah berdasarkan penggunaan tenaga secara berseluruh dan juga apakah penjimatan yang boleh dijalankan lah untuk tahun berikutnya. Contohnya audit report siap 2021, tahun pelaksanaan adalah 2021, 2022 dan juga 2023 lah, ataupun sehingga 2024. Let's say kalau Mei 2021 sehingga Mei 2024 lah. Itu contoh dia untuk perkara ketiga ni lah. So saya harap menjawab soalan sebelum saya pergi ke seterusnya. Alright. So tak ada soalan lain, saya teruskan pada pembengataan seterusnya. Saya ada satu soalan. Ya. Berdasarkan pengalaman pihak Sekretariat SEDA, dengan bajet sebanyak 60,000 bagi bangunan komersial tu, boleh audit setakat mana? Setakat mana maksud saya ni, kadang-kadang macam bangunan universiti dia adalah satu kompleks, ada 10-20 bangunan. Jadi dengan bajet sebanyak 60,000 tu selalunya boleh audit berapa bangunan? Adakah satu saja ke atau beberapa? So berdasarkan RMK saya kongsikan berdasarkan pengalaman RMK 11 saya. So RMK 11 30,000 hingga 60,000 paling banyak pun 3 bangunan, tetapi kebanyakan permohonan yang kita terima untuk jumlah 60,000 hanya satu bangunan saja, dengan syarat bangunan besar lah. Basically kalau universiti selalunya adalah contohnya bangunan chancellery yang ada 8 tingkat, library 4-5 tingkat, bangunan-bangunan utama lah di universiti tersebut. So tak ada masalah. Contohnya kalau bangunan kompleks ada 10 bangunan, especially universiti lah, ada 10 bangunan, pemilik bangunan boleh pilih satu bangunan sahaja. So baseline tersebut akan berdasarkan bangunan tersebut lah. Bangunan tersebut adalah contohnya ada 10 blok A, so baseline hanya pada blok A sahaja. Tetapi untuk RMK 12, seperti kita sedia maklum, RMK 12 dia punya syarat utama dia lah bangunan tersebut perlu disenaraikan di bawah email. Contohnya universiti, UiTM di bawah email. Boleh pilih mana-mana bangunan, tetapi pelaporan nanti adalah berdasarkan baseline bangunan tersebut sahajalah. Tak boleh contohnya buat audit dekat blok A
tetapi contribution penjimalan tenaga dibantu oleh bangunan B, C, D, E macam itulah, tak boleh. So basically boleh boleh pilih saja satu bangunan saja. So menjawab soalan tuan pengerusi tadi, tuan pengerusi majlis tadi, untuk jumlah 60,000 kebanyakan hanya 1 dan 2 bangunan sahaja. Seperti yang saya maklumkan, sebabnya adalah bangunan komersial kita telah tetapkan macam mana tadi untuk bangunan komersial kita dah tetapkan perlu jalankan whole building and detail audit. So meaning to say daripada A sampai Z di bangunan tersebut perlu dijalankan audit. Daripada sistem lighting, sistem penyejukan, air conditioning, sistem lain-lain lah. Kalau ada kompresor, kalau ada elevator ataupun lift kena buat, itu untuk commercial building. So untuk 60,000 tu kebanyakannya memang ada 1 ataupun 2 bangunan sahaja. Yang paling banyak kita pernah terima dalam RK 11 adalah 3 bangunan, iaitu jumlah yang dimohon adalah 55,000 untuk 3 bangunan. Iaitu terpulang kepada pemilik bangunan untuk berbincang dengan Esko berdasarkan skop audit yang dicadangkan, berapa jumlah geran yang dipohon lah, sebab Esko yang perlu jalankan dan pembayaran adalah kepada Esko. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. So saya terus saja, sekarang dah jam 11, saya teruskan pada saya kongsi sikit achievement Energy Audit Conditioner Grant under Relevant Malaysian Plan. Saya terus terang, saya jujur, berdasarkan RMK 11, untuk sektor industri we don't have any problem. Untuk 3 tahun pelaksanaan tu, alhamdulillah kita berjaya mencapai sasaran lah, which is tahun tu pada tahun RMK 11 kita tetapkan 10% penjimatan tenaga untuk industri. So berjaya capai 5 hingga 10% berjaya capai kerana pada tahun tersebut sektor industri ni banyak yang di bawah email. So email we have a regulation and a law untuk digunakan lah. Meaning to say kita boleh push pemilik bangunan industri untuk buat penjimatan tenaga sebab dia telah tertakluk kepada email punya regulation. Daripada perkara tersebut, untuk tahun RMK 11 iaitu tahun 2016 hingga 2020, 2016 hingga 2018 dan pemantauan sehingga 2020-2021, untuk sektor komersial kita mendapat sedikit masalah sedikit lah, sebab kita tak ada governing law untuk push pemilik bangunan lah. Cuma kita galakkan pemilik bangunan untuk buat penjimatan lah, sebab kita faham kebetulan pada tahun 2019, 20, 21 dah start COVID. Okay, fokus pihak pengurusan, kebanyakan pihak organisasi fokus dia berubah lah daripada penjimatan tenaga kepada yang untuk memastikan bisnes berjalan dengan baik lah. So kita ada contohnya untuk RMK 11, banyak penerima grant yang daripada contohnya yang paling terkesan adalah hotel. So hotel memang bisnes terjejas, okay, disebabkan oleh ekonomi dan juga COVID-19. Ada sampai yang hotel tutup. So macam saya maklumkan, kalau boleh bagi justifikasi yang jelas kenapa tak boleh capai sasaran penjimatan tenaga dan juga sasaran perbelanjaan, boleh maklum kepada Sedar Malaysia dan kita akan bawa perkara tersebut kepada Jawatankuasa Pemandu. Dan kalau Jawatankuasa Pemandu terima justifikasi tersebut, kita boleh waive lah as long as ada strong justification daripada pemilik bangunan. So rentetan daripada tu, because of the problem because of the lesson learned from RMK 11, for RMK 12, the government designed the grant condition that only building listed under email saja layak untuk mohon, because of because of the issue in RMK 11 lah. So RMK 12, bangunan yang bawah email saja layak untuk mohon. So kita ada so called backup regulation lah untuk kita galakkan
pemilik bangunan untuk melaksanakan perkhidmatan tenaga. Okay, so saya kongsi sedikit RMK11. So RMK11 mana-mana bangunan yang mengalami masalah untuk pelaksanaan, memang Sedar Malaysia kita one to one kita facilitate pemilik bangunan lah. Okay, kita datang pada site, okay, dia cakap dia tak tahu nak buat perkhidmatan tenaga apa lagi kan. So kita akan tengok balik audio report dan kita akan advise lah mereka macam mana nak buat the step untuk perkhidmatan tenaga tersebut lah. Okay. So ini agenda untuk pembentangan yang kali kedua ni. Pembentangan yang kedua ni iaitu introduction, dan saya akan terangkan sikit energy audit dan achievement. Contoh energy saving measures, case study commercial sector building 1 dan case study commercial sector building 2. Okay, so basically tadi Tuan Pengurusi ada tanya mengenai apa agaknya energy saving measures yang paling typical, energy saving measures yang typical dilaksanakan untuk RMK11. Kita dah senaraikan untuk panduan bagi pemohon RMK12 lah. Alright, so sama saja, cuma bezanya pada tahun RMK11 2016, pada tahun tersebut implementing agency untuk komersial adalah Sedar Malaysia, industri sektor adalah untuk green tech, adalah dijalankan oleh Green Tech Malaysia. The reason is because Sedar Malaysia kita mempunyai jalinan kerjasama yang baik dengan sektor komersial, universiti, PBT, okay, because our program we facilitate university and also PBT lah, bangunan komersial lah. Okay, PBT ada banyak yang menerima fasilitasi daripada Sedar Malaysia untuk program pengurusan tenaga. So because of that, government decide melalui kementerian decide Sedar Malaysia is the right agensi untuk pelaksanaan commercial sector lah and industry sector untuk Green Tech Malaysia. Alright, pada masa tersebut the executing ministry adalah KETA, Ministry of Energy, Green Technology and Water. Sekarang dah jadi Ministry of Energy dan Ministry of Energy and Natural Resources, KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. So tahun pelaksanaan 2016 hingga 2020 termasuk tahun pemantauan. Okey, sama juga 3 years project starting 2016 sampai 2018, implementation of ESM sampai 2020. Cuma ada kes, macam saya maklumkan tadi, ada kes pemilik bangunan yang mengalami masalah untuk pelaksanaan 2019 dan 2020. Dia mohon kepada Sedar Malaysia untuk tahun pelaksanaan 2021. So kita pantau sampai 2021. Okey. Untuk RMK11 pun ada juga capacity building and training, sama juga energy management dengan energy audit. Okey, dan juga pemantauan still masih menggunakan MES system. Alright. So ini grant distribution based on states lah. Alright. Kalau nampak kat situ per list 1. So tahulah yang siapa yang dapat tu kan. So kita memang ada mengalami masalah, especially untuk Pantai Timur, Sabah Sarawak, Pantai Timur juga kita, dan zon tengah kita mengalami masalah. So kalau ada tuan-puan ataupun ada para doktor IR ada tahu mana-mana organisasi yang berminat, boleh war-warkanlah. Kita akan utamakan untuk pemohon-pemohon di Pantai Timur dan juga zon tengah, termasuk zon utara lah. Alright. Yang paling banyak mohon memang Selangor lah, Selangor Kuala Lumpur, because of the banyak bangunan-bangunan komersial di dua negeri ni lah, Selangor dan Kuala Lumpur. Kemudian Johor, dan kita ada Pulau Pinang, okay, Perak dan juga Melaka. Yang lain semua tu bawah daripada 5 lah, kecuali Sabah. Sabah pun 5. The reason why kita dapat Sabah banyak adalah kita buat physical roadshow ke Sabah, kita explain dan kita buat roadshow kepada targeted audience lah. InsyaAllah tahun ni kita akan buat yang benda yang sama lah. Alright. So apa itu energy audit? Seperti yang saya maklumkan tadi tu, sama saja. Yang dimaksudkan adalah detail desktop and field offsite data collection, on-site measurement, quantify energy use and losses, engineering analysis, energy and cost benefit analysis. Untuk tahun ni RMK12 kita juga wajibkan energy management system audit. Okay, so this is actually because untuk bagi memudahkan proses fasilitasi. So bila ada energy management system in place dalam organisasi,
kita mudahlah untuk buat program-program penjimatan tenaga sebab dah ada energy audit in place, dah ada resources, dah ada peruntukan oleh pengurusan bangunan tersebut. So basically tahun ni kita wajibkan juga energy management system audit. Alright, so outcome dia macam saya maklumkan untuk mendapatkan energy saving measures lah ataupun energy conservation measures bagi membolehkan pemilik bangunan dapat melaksanakan program pemantauan tenaga dan juga penjimatan tenaga. Alright. So energy audit proses dia daripada awal lah. Kalau saya boleh terangkan sedikit, energy audit planning, data collection, kita ada kick off meeting, measurement plan, site visit, analysis, energy audit reporting sehingga closing meeting. So the whole process yang kita cadangkan ni adalah dalam masa pelaksanaan 2 bulan. So secara typical, secara berdasarkan pengalaman yang dilaksanakan oleh energy audit sebelum ini, memang 2 bulan tu adalah possible lah untuk melengkapkan energy audit. Okay. In fact 1 bulan pun boleh siap sepenuhnya kalau cepatlah. Alright. Okay, ini adalah saving achievement of ESG RMK 11. Macam saya maklumkan, untuk RMK 12, kerajaan ada sasaran penjimatan tenaga. Sasaran penjimatan tenaga akan menyebabkan penjimatan pelepasan karbon ke alam sekitar yang mana membantu sasaran pelepasan karbon oleh kerajaan lah. Sama juga dengan RMK 11, sasaran yang sama. So, sewaktu pelaksanaan RMK 11, ini data sehingga Disember 2020 lah. Untuk 2021 kami masih dalam proses finalizing the data lah. Sebab kita punya pemantauan data adalah 6 bulan. Jun 2021 dan juga Disember 2021. So kita ambil masa untuk verify data yang disubmit oleh pemilik bangunan. So kalau tuan-puan boleh tengok, sebanyak 53 juta kilowatt berjaya dijimatkan lah. Itu jumlah yang sangat besar. Melibatkan cost saving sebanyak 22 juta. Alright. So kalau kita convert pada CO2 reduction, sebanyak 33 tan CO2 equivalent yang berjaya dikurangkan. Alright. Dan investment cost adalah sebanyak 58 juta. So ini yang dilaporkan kepada pihak kementerian lah. Ini adalah sasaran utama pelaksanaan RMK 11 dan juga RMK 12. So mana-mana pemilik bangunan yang telah terlibat dengan RMK 11 dan juga mungkin akan terlibat dengan RMK 12, so saya ucapkan tahniah lah pelibatan tuan contoh-contoh energy saving measures commercial sector. So daripada 109 penerima grant RMK 11, kami dah senaraikan dan analisis dan kita kategorikan mengikut energy saving measures. So kalau tuan-puan tengok yang paling utama 18% memang aircon system. Kalau dekat mana-mana pun potensi operational control dan baru lighting dan juga ekosistem. Tetapi yang paling mudah yang dicadangkan selalu yang dicadangkan oleh pemilik bangunan dan juga ESCO memang 3 utama ni lah. Aircon system, lighting system dan juga operational control. So apa operational control? Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Apa contoh operational control? Kalau tuan perasan ada others proses semua tu, apa contoh dia? Kalau aircon system ni dah very clear kan? Aircon system lah, chiller, AHU. Okay, so yang lain tu saya akan terangkan lebih lanjut lah. Ni berdasarkan percentage lah, boleh nampak yang merah paling utama adalah operational control. Don't be surprised operational control ni adalah kebanyakannya adalah no cost saving. That's why lah bila kita bagi taklimat kepada pemilik bangunan, easily 3 to 5% memang boleh dicapai berdasarkan no cost saving, yang mana tidak melibatkan sebarang kos pun. Saya rasa untuk kes Unimap pun sama, mungkin nanti IR Riza boleh share sedikit. Memang saya rasa dekat Unimap pun sama, dan kebanyakan universiti lain memang daripada no cost measures ni saja boleh mencapai sehingga 5% lah. Okay, 3 hingga 5%. Alright, ini static number of energy saving measures reported.
Okay, aircon system, awareness program, lain-lain, operational controls dan others lah. Alright. Okay, ini secara terperinci. Okay, saya nak habis sebentar lagi, sedikit lagi. List of implementation of energy saving measures. Alright, mungkin ada pemilik bangunan untuk komersial yang ingin tahu mengenai apakah the most typical energy saving measures untuk commercial building. Okay, contohnya berminat untuk apply RMK12 tetapi tak tahu nak fokus scope yang mana satu, boleh tengok yang inilah. So aircon system contohnya penukaran power dingin split unit, okay, baharu yang cekap tenaga, penukaran kepada cooling tower yang lebih cekap tenaga, chiller yang cekap tenaga lah. Ini selalunya medium and also high cost. Okay, awareness program. Okay, awareness program. Okay, saya terlepas tadi. Awareness program, don't be surprised, up to 2% or 3% actually. 2% or 3% membantu untuk penjimatan tenaga. Alright. So awareness program ni termasuk program kesedaran dan latihan kepada staff. Kalau universiti ni saya memang tidak risau. Universiti normally dia ada planning yang baik untuk kesedaran kepada kaki tangan dan juga pelajar, student. Alright. So, okay, macam saya kata program kesedaran dan latihan kepada staff, saya rasa yang aktiviti kita hari ini pun adalah salah satu awareness program lah oleh pihak UNIMAP. Pembangunan prosedur dan penubuhan jawatankuasa pengurusan tenaga. Okay, yang ini saya maklumkan tadi, kebanyakannya big organisation ni dia memang dah ada energy management committee. Sama ada tuan-puan boleh tengok kembali, review balik penubuhan energy management audit tersebut, complete dengan inisiatif yang lain, energy management planning. Kalau penjimatan tenaga tu tak dapat dicapai. So maybe ada something yang boleh ditambah baik lah. Okay, sama ada mungkin energy management committee tidak aktif, program energy management program tu dia punya hebahan tidak baik sehingga tidak ada pelibatan daripada kaki tangan dan juga pelajar. So awareness program is actually one of the ESM yang boleh dilihat lah. Dan kita terima awareness program ni sebagai salah satu ESM. Contohnya untuk pelaksanaan latihan pengurusan tenaga oleh pihak pengurusan, kos latihan tersebut adalah sebanyak 10,000. Okay, 10,000 untuk melatih kaki tangan, contohnya UNIMAP. So 10,000 tu kita consider sebagai one of ESM dan boleh digunakan sebagai jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk program penjimatan tenaga. So kita terimalah, let's say kalau grant yang diterima 55,000, 10,000 dah buat awareness program, so tinggal another 45,000 saja untuk program-program ESM yang lain lah. Very simple. And then compressor system, okay, penukaran kompresor yang lebih cekap tenaga kepada yang inverter, fan system, sama juga tukar kepada energy efficient fan, inverter, VSD dan VFD. Okay, lighting this is actually one of the one of the favorite ESM lah conducted by building owner. Sebabnya salah satu dia adalah mudah untuk dilaksanakan lah. Okay, penukaran lampu Kalimantan, conventional downlight, halogen, spotlight, floodlight, incandescent, high bay light, lampu neon, kemudian lampu LED lah. Okay, saya harap mungkin sekarang ni tak ada lagi tak ada lagi lampu incandescent light lah, lampu macam lampu reban ayam. Kerana lampu LED. Penukaran motor, installation high emission unit, okay, penukaran patuan sekat tenaga dan juga proses pump system. Okay, operational control. Okay, operational control yang saya maklumkan tadi kebanyakannya adalah no cost saving measures. Alright. So kebanyakannya daripada RMT 11 banyak pemilik bangunan yang melaksanakan dan mencadangkan operational control ni lah. Contohnya penjadualan semula operasi power dingin. Okay, macam di Sedia Malaysia kita start keep aircon 7.30, pukul 5.30 sharp kita tutup. So 7.30 start buka, 5.30 terus tutup lah. Kadang-kadang ada bangunan kerajaan pukul 6.30, pukul 7 dah start. So yang itu kita boleh kaji balik semula lah. Penetapan energy saving mode pada komputer, ini pun very simple.
kebanyakannya laptop dan juga desktop dah ada energy saving mode ataupun hibernate lah kan. Delamping, penetapan semula suhu bahawa dingin, okey. Contohnya incoming berapa temperature dia, okey, chiller water supply, boleh kaji semula. Pemasangan photo cell light sensor ini melibatkan sedikit kos tapi tak mahal, very minimum. This is actually low cost measures lah. Okay. Pemasangan dew point air curtain, pemasangan timer untuk mengawal operasi AHU, pemasangan submeter dan sistem pemantauan tenaga lah. Sistem pemantauan tenaga ni mungkin tinggi sedikitlah kos dia lah. Okay. Okay, yang others, kategori others ada beberapa. Contohnya replacement of refrigerator kepada high energy efficient refrigerator 4 and 5 star. Okay, ini especially kalau ada pantry lah. Kalau bangunan kerajaan ni satu bangunan, satu level ada satu pantry. So kalau 8 tingkat ada 8 pantry, iaitu ada 8 peti ais lah. Okay, kalau tukar peti ais ataupun TV ataupun peralatan lain memang ada significant saving. Okay, menambah baik penerangan sistem penghawa dingin, pemasangan tinted pada tingkap kaca yang menghadap cahaya matahari. Okay, pemasangan tinted ini pun adalah low cost saja. Okay, pemasangan double glaze, clear glass, pintu jenis kaca pada pintu pasang bangunan, membuat rewiring pada motor, pengujian power optimizer, penambahan penetapan pipe air panas dan lain-lain lah. Okay. Alright, so itu sahaja setakat ini untuk lesson learn dan juga dapatan daripada RMK 11. So saya akan sentuh sikit, kita ada 2 case study sebelum kita tamat. So saya akan try laju sedikit Tuan Pengerusi. Case study 1, nama bangunan kita dah buang lah, kita remove. Di mana di Puchong, Selangor, Malaysia. Dia punya berletak adalah warehouse. Tarif dia tarif situ. Okay, dan sekianlah net floor area, annual consumption dia dah melebihi 6 million lah. 3 million 6 month. So 1 year 6 million. Dia melebihi 6 million lah. Memang bangunan besar. Baseline dia pada tahun BEI baseline dia untuk 2016 343 dan dia berjaya improve kepada new BEI 2019 sebanyak kepada 289. 289 still tinggi. Tapi untuk kategori warehouse is actually quite good lah. Alright. Dan dia juga adalah di bawah email 2008. Okay. So sebenarnya bangunan tersebut adalah warehouse untuk food distributor. Okay, established pada 2002. Total refrigeration, logistic and warehouse services lah. Okay. Dia ada single story office block. And then dia ada largest refrigerated warehouse in a single central location used by importers lah, exporters and also wholesalers. Alright. Disebabkan dia adalah di bawah under email 2008, keperluan email 2008 adalah pemilik bangunan perlu lantik energy manager. So that's why dia punya program, alhamdulillah, program energy management dia adalah agak baik. Okay, dia ada buat submission every twice a year melalui sistem EMIS, iaitu 6 bulan lah. Dan juga ada energy efficiency policy in place, alright, yang mana pemilik bangunan committed, okay, dengan aktiviti-aktiviti kecekapan dan juga berterusan untuk pelaksanaan program kecekapan tenaga. So basically dia banyak berhubungan sedang Malaysia untuk pelaksanaan program kecekapan tenaga lah. Dan juga dah ada energy manager, ada energy policy dan juga energy management committee yang baik lah. So dia ada energy management committee yang merangkumi beberapa department yang utama di organisasi tersebut lah. Okay. So target dia adalah dia ikut target yang ditetapkan oleh RMK 11, tak ada masalah, iaitu 15% dan berjaya capai melebihi 5% tersebut lah. 15%, alright. So ini adalah building load apportioning. Of course, macam saya maklumkan, dia adalah warehouse untuk penyimpanan bahan sejuk beku. So paling tinggi penggunaan tenaga dia adalah melalui refrigeration system. Okay, and then lighting 21% dan lain-lain lah. Ada cooling tower dan juga battery charging dan lain-lain. So ini adalah proposed ESM daripada energy audit finding lah. Proposed measures dia adalah lighting conservation and battery charging room.
So kalau tuan-puan nampak non-cost measure dia tak termasuk dengan dia mengecualikan awareness dan juga operational control sebab bagi dia perkara tersebut dah ada in place dan berjalan dengan baik lah sebab dia ada energy saving, energy management committee yang baik. So yang banyak penjimatan adalah pada sektor penyejukan. Kalau tengok low and medium cost measures tu dia ada VSD, cooling tower fan, refrigerant additive for air conditioner dan lain-lain lah. Dan juga light retrofitting at warehouse, high cost. So saving dia adalah berdasarkan operate control dia berjaya 8%. Tengok tadi saya maklumkan berdasarkan operational control saja of the major system which is refrigeration, scheduling saja of blower operation berjaya mencapai penjimatan sehingga 8%. Replacement of cooling tower cost sebanyak 1%, dan juga lighting sebanyak 7%. So dia melebihi 15%, total dia adalah sebanyak 16% penjimatan tenaga. So lighting dengan air conditioning adalah antara yang paling mudah untuk sektor komersial untuk penjimatan tenaga lah, especially lighting. Okay, sebab warehouse yang asal ni tak silap saya dia pakai halogen yang menggunakan penggunaan tenaga yang tinggi. Okay. Okay, ni retrofitting of lighting. Okay, operational control, blowers, okay. Dan case tadi yang kedua, saya kongsi untuk case tadi kedua. Juga warehousing dengan distribution di Shah Alam Selangor. Penggunaan tenaga juga melebihi 3 million kWh. Okay, bukan di bawah email lah sebab bawah email kena melebihi 6 million kWh in 1 year. 6 month 3 million. So 1 year 6 million kWh. Alright. Tapi dia punya penggunaan ni still tinggi. Baseline ni 348 untuk BEI kepada 331. Alright. Sama juga untuk distribution. So ada penyejuk buku dan juga untuk sistem penghantaran lah untuk generic pharmaceutical. Okay. Untuk bangunan ni ada blok A, B and C. Ni salah satu contoh dia lah. Salah satu contoh pelaksanaan audit tenaga melibatkan 3 bangunan lah di satu blok, di satu kompleks, satu kompleks ada 3 blok. So sebenarnya sebelum penerimaan RMK12 memang bangunan ni ada buat sedikit inisiatif penjimatan tenaga lah. So RMK11 diorang ni lagi membantu untuk kena pasti penjimatan lain yang boleh dijalankan lah. Okay. Ini adalah proposal ESM dia daripada Sustainable Energy Management Program. Sebab Sustainable Energy Program ada in place tapi tidak dijalankan dengan baik. So dia review balik dan dilaksanakan semula. And then yang lain-lain tu lah saya akan terangkan lebih lanjut, termasuk penukaran lampu, operational control. Kalau tengok nombor 4 tu increase set point. Nombor 3 increase set point. Nombor 4 turn off AHU all warehouse. Okay. Inisiatif ni nampak kecil tapi ada contribution yang besar lah. Okay. In fact kalau nombor 9 kalau tengok tu replacement of mini fridge, replacement of air conditioning, dia ada contribution juga. Alright. So saving dia adalah sebanyak 37.3%. Banyak. So daripada zero cost measure adalah penjimatan sebanyak 5%. Itu yang saya maklumkan tadi, penjimatan untuk zero cost measures ni ataupun no cost measures ni easily 3% hingga 5%. Kita pernah dapat case untuk no cost measure sampai 15%. Yeah. So and then yang kedua, low cost measure dia fokus pada lighting. Okay, contribute 2.3%. And then penyejukan sebanyak 30%. Okay. So itu sahajalah pembentangan saya mengenai RMK11, pencapaian dan juga contoh-contoh ESM yang boleh dirujuk oleh tuan-puan lah, insya-Allah. So kalau ada pertanyaan lanjut, saya tengok juga kalau ada pertanyaan lanjut. Okey, sebelum kita serahkan pada tuan pengurusi, saya rasa kita boleh address terus soalan di comment section je, comment section ya. Boleh. Okay. Okay. Is there prescribed client format for conducting energy audit or the plan is formatted by ESCO and all the important? Okay. So untuk pelaksanaan audit tenaga, kita memang dah keluarkan energy audit guide.
Satu. Kedua, kita dah keluarkan juga dokumen Energy Audit Report Template. Okay, so Energy Audit Guide ni memang dah complete. Kita dah keluarkan for both commercial dengan industri dengan kelulusan kementerian dan juga kita punya ahli mesyuarat teknikal lah. So ahli mesyuarat teknikal ni ada wakil-wakil daripada universiti, ada daripada wakil industrial practices. So kita minta, dan juga ada wakil daripada ESCO sendiri. So kita minta input dan pandangan, baru kita come up dengan this guide lah and also the report. So dekat dalam Energy Audit Guide ini telah menggariskan, we listed all the major requirement untuk a very good energy audit report lah, termasuk dengan energy audit report template. So untuk menjawab soalan Miss Tan, ya, kita adalah the guide and also the template. Okay, untuk soalan yang kemudian seterusnya, for list of implementation of energy saving measures, for centralized system, we can also focus on the system control, i.e. correct parameter measurement and control. Betul. Okay, in integration system, betul. So saya setuju. So yeah, untuk whatever ESM proposed by ESCO and proposed by building owner, kalau ada strong reference behind it ataupun strong typical practices by industry ataupun academician, so kita tak ada masalah. Okay, as long as ada penjimatan tenaga dan pelaksanaan tersebut adalah tidak jeopardize tiga benda utama, which is safety, quality and also pencapaian lah. So kalau as long tiga benda ni tiga perkara ini berjaya tepati, diikut, so kita tak ada masalah. Whatever ESM, berdasarkan whatever reference, whatever document, ataupun contohnya ini ASHRAE 90.1 ataupun contohnya MS 1525 ataupun apa-apa standard yang lain boleh digunakan, tiada masalah. As long as ada penjimatan tenaga di akhir pelaksanaan program. Okay. Then daripada Encik Nick Faris, boleh, tak ada masalah. So nanti saya akan share the slide. Saya akan email the slide kepada IR Nizar dan boleh dikongsi bersama untuk para hadirin hari ini lah. Tuan Pengerusi, tak ada masalah. So saya rasa saya telah menjawab soalan. Kalau ada soalan lain, sebelum saya serahkan balik kembali kepada pengerusi majlis. Nampaknya tak ada soalan lah setakat ni lagi. Okey, tak apa. Jadi sementara kita menunggu soalan, jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita, iaitu Encik Muhammad Syah Hambali, di atas satu perkongsian yang sangat padat dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita dapati tadi, semasa pembentangan tadi, kita dapati peluang-peluang yang ada pada tahun ini adalah sebanyak 120 untuk industri dan 180 untuk komersial. Betul. Jadi kita tengok daripada statistik yang dibentangkan pun, bagi negeri Kedah, Perlis dan juga Penang, kita dapati adalah sangat sedikit bangunan-bangunan yang terlibat dengan program ini. Di Kedah saja saya nampak macam 5 bangunan, di Penang dalam 6 bangunan dan di Perlis hanya 1 bangunan saja. Jadi banyak lagi peluang yang boleh diambil kesempatan oleh bangunan-bangunan yang terdapat di negeri-negeri utara ini. Okey, kita ada satu soalan. Mungkin Cik Syah boleh jawab. No one would like to use excess energy since it has to be paid bill. Okay, under this situation, the energy audit is implemented from which level? I mean policy level, consumer level or modification of design to make system energy efficient. Okay, so the energy audit
Okay, as I mentioned just now, the energy audit will be conducted by ESCO, Energy Service Company, appointed by the building owner. So the building owner, whether it's university ataupun PBT, local authority, ataupun any commercial building lah, management of that building lah, management of that organisation. So the audit will be conducted by ESCO lah. In terms of implementation, in terms of implementation, during the implementation of energy audit, there will be involvement of both building owner and also energy audit. So energy audit proses tu memang dijalankan oleh the ESCO dengan juga pemilik bangunan. In terms of policy level, sekarang ni yang the only regulation ada is actually EMIR, Energy Management of Electrical Application Regulation. For electrical, thermal belum ada lagi. So hanya, dan email pun hanya tertakluk kepada penggunaan tenaga yang melebihi 3 million kWh in 6 consecutive month. Okay. So mana-mana bangunan yang kurang daripada tu tidak tertakluk di bawah email lah. Dan selain tu memang tak ada lagi regulation yang mewajibkan pemilik bangunan untuk melaksanakan program penjimatan tenaga ataupun energy management program. Itu yang the reason why RMK12 kita fokus kepada bangunan-bangunan di bawah email. Tetapi insya-Allah soon this year there will be announcement in place and also in place EECA, Energy Efficiency Conservation Act, EECA 2022. Hopefully by end of this year approved by cabinet and announced by the minister. So in EECA, luckily there is quite a number of energy consumer yang termasuk. Okay, bukan energy guzzler saja. So energy guzzler ni yang melebihi 3 million kWh lah. So EECA dia akan ada banyak consumer yang termasuk small commercial building. Small commercial building ni termasuk shopping lot and also high energy consumer untuk residential. Alright. So in future mungkin rumah kita pun di bawah regulation tersebut lah. So itu adalah antara yang ikhtiar daripada kerajaan lah in terms of policy. Selain tu kita ada inisiatif lain lah on EE yang mungkin di another session kita boleh share lah, ataupun UNIMAP boleh invite ST able to explain the overall policy on EE lah, including any initiative termasuk BI labeling. Saya tak pasti UNIMAP dah ada BI labeling belum, termasuk BI labeling, EECA, EMIR, MAPS ni adalah Minimum Energy Performance Standards, MAP, RMK12 juga termasuk, RMK12, Program Safe. So yang itu the regulator is Suruhanjaya Tenaga lah. I believe ST boleh explain in detail mengenai policy. Quite interesting juga untuk Arnizal untuk jemput ST. Dia boleh terangkan what is the future target of Malaysia lah on EE. So Dr. Dama Raja juga join lah. Terima kasih Dr. Dama. So saya harap saya menjawab soalan Cik Bablu. Terima kasih Cik Edi. Okey, insyaAllah kita akan meneruskan lagi sesi webinar ni seperti ini, dan insyaAllah kita akan jemput ST juga di masa-masa akan datang supaya budaya ke arah energy efficiency ni akan dapat dihayati oleh semua pihak. Jadi tak mestinya pihak universiti saja dan industri saja, termasuk juga kepada pihak publik dan juga orang ramai. Okey, sementara kita menunggu soalan, saya ada beberapa soalan lah saya nak tanya. Yang pertama adalah dari segi audit. Dari segi audit kita dapati satu syarikat ESCO diberi kepada satu syarikat ESCO, dan based on pengalaman pihak sekretariat, adakah ketika pelaksanaan, adakah syarikat ESCO yang sama juga terlibat ataupun dibuat sendiri oleh pihak pemilik bangunan, ataupun ada ESCO lain yang jadi berdasarkan pengalaman dan statistik daripada pihak sekretariat,
Yang keduanya dari segi declaration untuk saving 20%, 5% tu, adakah memerlukan auditor MNV untuk verify kan jumlah tersebut? Okay. So ada satu soalan dekat komen sekejap ni Tuan Pengerusi. So list of ESCO available dekat website ST. So ada more than 120 ESCO yang berdaftar dengan ST. So boleh pilih lah insyaAllah. Okay. Okay, soalan yang tadi ESCO daripada Tuan Pengerusi sendiri. Okay. Untuk actually we have data untuk ESCO yang terlibat, tapi sebelum ni pihak kementerian mohon kita untuk kecualikanlah maklumat tersebut sebab dalam slide tersebut adalah ESCO yang paling banyak berjaya laksanakan. So kita takut nanti kan ada berat sebelah. So menjawab soalan Arniza tadi, ESCO terpulang kepada pemilik bangunan untuk lantik. Ada organisasi yang lantik ESCO dia sendiri. Okay. Kita masih dia maklum lah kalau universiti ni dia memang confirm dia ada bukan ESCO, dia ada so-called Center for Excellence yang boleh menjalankan kerja-kerja energy audit, tapi dengan syarat dia berdaftar dengan ST lah. Kalau berdaftar dengan ST kita tak ada masalah. Untuk tahun pelaksanaan RMK 11 memang ada ESCO yang menjalankan lebih daripada 3 bangunan. Kami tak ada masalah dengan syarat ESCO tersebut dapat melengkapkan kerja dengan baik lah. Tapi malangnya untuk tahun 2021 sebab kita nak growth the ESCO industry, the government decide satu ESCO boleh buat 6 sahaja bangunan. Okay, along the way kalau ada keperluan ESCO tersebut boleh buat permohonan kepada pihak kementerian untuk buka kuarta kepada ESCO tersebut lah. So tadi soalannya, satu ESCO boleh lantik berdasarkan keperluan pemilik bangunan, tak ada masalah. Pemilik bangunan boleh buka tender pun tak ada masalah, nak buka sebut harga pun tak ada masalah. So berdasarkan kalau macam pengalaman kita, kalau kita buka sebut harga ni kita boleh dapat harga yang kompetitif lah. So itu terpulang kepada pihak pemohon. Dan ESCO tersebut adalah senarai terdapat dalam website Suruhanjaya Tenaga. Okey, soalan yang kedua tadi adalah MNV. Oh, NNV. Okay, sorry. So NNV setakat ni untuk RMK 11 dan juga RMK 12 kita tak tetapkan NNV dengan syarat pemilik bangunan boleh buktikan penjimatan tenaga. So the easiest platform yang kita gunakan adalah bil elektrik. Okay, bil elektrik, tapi kalau contohnya ada pemasangan meter, data tersebut pun boleh digunakan. Jika kalau ada komiti question mengenai credibility of data, kita mungkin turun site lah, tak ada masalah. So far memang tak ada keperluan untuk MNV untuk pencapaian 10 hingga 20% as long as pemilik bangunan boleh buktikan dan serahkan dokumen yang berkaitan. Okay, so kita ada soalan dekat comment section ni, sekejap ni saya baca. Where to get the format for energy audit for both commercial industry, can you provide the link? Sure. Okay, sekejap lagi saya buka the website. Saya buka Sedar Malaysia. Okay, pergi ke Sedar Malaysia. Kalau tak jumpa, pergi ke Sedar Malaysia, then cari Energy Audit Conditioner Grant. Let me share the link. Sekejap ya, dia slow sikit. Okay, while saya tengah download tu, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, ni attendance. Okay, so saya tengok the link untuk energy efficiency RMK 12. Alright, energy efficiency grant. Alright. Okay. So saya dah paste the link. Boleh klik dekat link tersebut. Maybe saya boleh share. Okay, dalam link tersebut
Tak apa, saya share this. Boleh saya share screen sekali lagi, Doktor? Boleh, no problem. Alright, boleh nampak ya my screen. Okay, so boleh nampak screen saya ya? Oh, tengah loading. Okay. Alright, so okay, boleh pergi ke website Sedan Malaysia, then boleh cari tab Energy Audit Conditioner Grant for both commercial and industry. So dalam tu ada background, okay, eligibility, TNC, terms and condition, and then what is the energy audit report, what is the energy audit conditioner grant, the objective of the program, and then how to apply. Okay, dalam how to apply ni ada banyak form, memang agak confusing sikit. As long as you follow the step, insyaAllah akan tak ada masalah lah. First kita ada application form, kita ada form B2 untuk industrial sector, form B2 untuk commercial sector. Okay, kalau tuan-puan pemilik bangunan komersial, klik saja nombor 3 lah. Dan kita ada term of reference of the both industrial and commercial sector. Okay. Kelima ke enam adalah scope of energy audit industrial and commercial. Okay. Dan kita ada reference. So dekat reference ni ada general info RMK12 EACG. In fact, slide saya boleh muat turun di general info ni lah. Okay. Proses flowchart to understand daripada awal sampai habis macam mana permohonan RMK12 EACG boleh dijalankan. Okay, this is the one. General Guideline of Energy Audit Report untuk industri sector, General Guideline untuk Energy Audit Report untuk commercial sector, dan juga kita sediakan juga method untuk pengiraan BEI, Net BEI, GFA dengan NFA. Sebabnya sekarang ni dekat dalam industri dan juga commercial sector banyak pengiraan yang ini adalah pengiraan yang telah diluluskan oleh Kementerian Tenaga lah. How to calculate BEI, Net BEI, GFA, NFA dengan ACE. Sebab banyak definition. And then kalau tuan-puan berminat untuk Green Pass, boleh pergi ke website www.sedan.gov.my/greenpass lah untuk permohonan pensijilan penjimat tenaga. Okay, contact number dia kat situ ada contact number saya, Muhammad Syah Mali Arifin, saya lah. Okay, contact number saya, my office number dan juga email saya. Dan second officer Encik Zukairi lah pun boleh berhubung dengan dia lah untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan RMK12 EACG. Alright? Okay. So yang itu sajalah. Alright. Untuk mungkin soalan terakhir lah kot daripada saya sendiri. Soalan terakhir. Ada tak kes-kes yang tak achieve dan apa konsekuen lah apa yang berlaku sekiranya tidak dapat persen seperti yang tertakluk dalam condition grant tersebut. Okay, so ni favorite question ni. Favorite question pemohon. So memang ada kes sebelum ni without facilitation sebab kita bila kita kena pasti ada masalah baru kita aggressively facilitate pemilik bangunan lah. Sebelum facilitation memang more than 50% bangunan tidak capai sasaran. Itu fakta lah. Tetapi selepas facilitation kita berjaya improve, sekarang ni almost 60-70% telah capai penjimatan sasaran. Okey, bagi kes yang tidak capai, ada beberapa condition. Yang pertama, if the building owner ataupun building management fail to submit justification, proper justification, ataupun dia submit justification tetapi tidak memenuhi dan tidak mendapat kelulusan daripada komiti, kita akan keluarkan surat not really warning letter lah, surat peringatan. Okay, surat peringatan. After that, surat peringatan kita akan bagi tempoh 14 days in order for them to provide us with the proper justification lah. Kalau tak ada juga respon daripada pemilik bangunan, dan kita akan keluarkan surat permohonan dan pembayaran semula grant, which is refund. Okay, so this refund ada juga beberapa case. Kalau let's say dia menerima grant sebanyak 60,000 dan dia berjaya laksanakan melaksanakan 35,000
tinggal lagi balance berapa tu, so kita akan minta refund the balance lah. Okay, itu untuk kes yang tiada respon dan tidak berjaya untuk memberikan justifikasi. Kes yang kedua, dia telah memberikan justifikasi yang baik kepada Sedar Malaysia, whatever reason it is, tetapi telah diterima oleh komiti. Contohnya dia ada big changes in the building structure ataupun big changes of the building of operational activities. Okay, dia boleh justify dan kita boleh accept dan dia akan dikecualikan untuk pembayaran semula lah kepada kerajaan. Okay, so basically apa yang kita bantu adalah in terms of cara-cara untuk pengiraan penjimatan, okay, cara-cara pelaksanaan dan juga cara-cara untuk cara untuk menggerakkan manpower dalam organisasi tersebut lah. Okay. Dan juga kita ada juga permohonan untuk so-called pelanjutan. Sepatutnya pada tahun 2020 memang dah tutup, meaning pada tahun 2020 semua pemilik bangunan penerima grant RMP 11 dah kena capai penjimatan sebanyak 15% dan juga pelaksanaan penggunaan grant yang diterima untuk ESM. Tetapi kita juga terima ada beberapa permohonan dari pemilik bangunan untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan tersebut lah. So kita terima, tak ada masalah sebab kita faham tahun 2019, 2020, 2021 dah start pandemik COVID-19 dan ada efek yang lain lah. Fokus organisasi ni, fokus dia berubah lah daripada fokus penjimatan tenaga, mungkin fokus untuk still survive in business ataupun fokus dia untuk, contoh PBT, fokus dia adalah aspek-aspek kesejahteraan penduduk, contoh fokus dia berubah. So kita boleh terima, tak ada masalah as long as justifikasi yang diberikan adalah baik. Itu. Okey, alhamdulillah. Rasanya dah tak ada soalan dah yang ditanya. Masa pun telah pun menghampiri pada jam 12 tengah hari. Jadi akhir sekali pihak KOSEM bagi menyimpulkan perbincangan kita pada pagi ini, pihak KOSEM ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada penceramah kita pada hari ini, Cik Muhammad Syah Hambali, di atas satu perkongsian yang sangat baik dan padat untuk manfaat kita semua, dan juga terima kasih juga kepada semua yang dapat hadir, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir dan turut serta dalam program webinar kita pada pagi ini, sama ada daripada warga UNIMAP, daripada staf-staf agensi kerajaan dan juga pihak swasta, dan saya dapati daripada senarai nama tu ada juga yang paling jauh daripada Sabah, daripada Universiti Malaysia Sabah pun ada juga yang turut serta. Terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa untuk isi attendance. Pastikan nama yang ditulis tu betul, email tu betul, insya-Allah akan dapat terus sijil. Sijil akan disiapkan dalam masa beberapa minit, automatik dia akan send kepada email tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga slide, insya-Allah kita akan dapatkan slide daripada penceramah dan kita akan share link berdasarkan email yang tuan-tuan masukkan dalam senarai attendance. Dan seperti yang saya terangkan di awal tadi berkenaan dengan CPD, insya-Allah kita selepas mendapat kelulusan CPD daripada pihak BEM dan juga pihak MBOT, kita akan emailkan kepada tuan-tuan berdasarkan email. Kalau yang ada nombor CPD, nombor BEM, kita akan send email dekat yang berkenaan sajalah. Kepada MBOT, kita akan send kepada email yang berkenaan sajalah, kita tak send semualah. Dan akhir kata, yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu adalah daripada kita sendiri. InsyaAllah semoga sesi kita ini memberi manfaat kepada semua. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita menutup siri kita ni, apa kata kalau kita buka kamera dan ambil sedikit gambar setakat yang boleh dimasukkan dalam Jimit ni lah.
Okey, saya akan kira 1, 2, 3, organizer akan snap gambar. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap kita ambil satu lagi lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Paling cepatnya mungkin bulan depan kita akan cuba jemput ST seperti mana yang dicadangkan oleh penceramah kita. Okey, terima kasih Cik Syah. Cik Razali daripada UiTM.